Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini dan tarikh keramatnya adalah pada 12 Ogos 2023. Ia merupakan tarikh pembuangan undi bagi kita berdepan dengan PRU ke-15 untuk negeri Kedah. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kita nak kekalkan Kedah di bawah Perikatan Nasional ataupun tidak? Kalau kita nak kekalkan, kita tidak boleh menang 1-0 seperti mana PRU ke-14. Kita mesti menang 2-0. Kita mesti menakluk Kota Siputih. Boleh atau tidak? Kita kekalkan kemenangan di air hitam, takluk Kota Siputih. Tuan-puan sekalian, saya bila melihat apa yang berlaku sekarang, berkebetulan sewaktu saya menjadi Ketua Pemuda PAS Pusat, saya melalui era sewaktu kita menjadi pembangkang. Kemudiannya kita berlakukan satu muafakat ummah. Kita bersama dengan UMNO dan kita membuka pintu seluas-luasnya kepada bersatu. Tetapi pada waktu itu, setelah dibuat satu surat yang ditandatangani oleh kedua-dua presiden parti PAS dan UMNO untuk menjemput bersatu, tiba-tiba bersatu tidak diterima masuk oleh UMNO. Ya, benda itu adalah sejarah. Tetapi pada waktu itu, permuafakatan ummah berjaya melahirkan sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional. Alhamdulillah, kerajaan ini berjaya mengurus sebuah negara dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Tidak ada mana-mana kerajaan sebelum ini, di mana-mana dunia ini, yang berjaya ataupun yang pernah berpengalaman menghadapi wabak sebegini. Alhamdulillah. Dengan kerjasama komponen Perikatan Nasional, dengan bantuan daripada Allah, kita berjaya menguruskan kerajaan pada waktu itu dengan baik. Sehingga kan kita diberikan recognition, kita diberikan pujian oleh masyarakat luar. Bukan kita masuk bakul angkat sendiri, tapi terbukti Malaysia di antara negara yang paling efektif, paling efisien, paling terbaik menguruskan wabak COVID-19. Dalam keadaan tidak pernah mana-mana kerajaan mempunyai pengalaman dan kita tidak mempunyai pengalaman. Tetapi oleh kerana kita dibarisi oleh menteri-menteri kabinet yang kompeten, yang qawiyun, yang al-amin, mereka yang ada kompetensi, ada pengalaman dan amin, iaitu berintegriti, maka kita berjaya mengurus negara ini dengan baik. Dan inilah jawapan kepada suasana sekarang. Dalam keadaan semua orang tahu, semua ahli politik tahu, mana-mana mereka yang telah bertanding pada PRU ke-15, kami telah dimaklumkan bahawasanya kita akan berdepan dengan kegawatan ekonomi global pada tahun 2023. Ia bukan satu rahsia. Maknanya, mana-mana parti yang berjaya memenangi kerajaan pada November 2022 perlu memahami bahawasanya mereka akan berdepan dengan kegawatan ekonomi global. Dan Alhamdulillah, kita pada mulanya, kita berjaya mengumpulkan 115 SD. Namun oleh kerana ada beberapa masalah teknikal, ada beberapa perancangan-perancangan yang barangkali digagalkan oleh Allah Ta'ala kerana beberapa perkara yang lebih hikmah, maka sekarang ini kerajaan diuruskan oleh kerajaan luar tabi'i madani. Saya sebut luar tabi'i ini sebab bekas Menteri Besar Kedah berkata sedemikian. Tuan-puan sekalian, bila kita berdepan dengan kegawatan ekonomi, sebagai ahli politik yang diletakkan di bawah eksekutif, mindset, pemikiran kita perlu fokus kepada menyelesaikan masalah negara. Kamu bukan lagi ketua pembangkang. Ketua pembangkang adalah ahli parlimen larut. Betul atau tidak? Betul. Kamu ahli parlimen tambun adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini bukannya Perdana Menteri kepada mereka yang bernama PH dan UMNO semata-mata. Tetapi ia adalah Perdana Menteri kepada semua rakyat. Tidak kira jaluran politik pemikirannya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, tuan-puan sekalian?
Apa yang berlaku kepada negara kita? Saya boleh klasifikasikan, saya boleh gelarkan negara kita ini, menteri-menteri kita ini kepada 5P. Tuan-tuan ingat 5P. Dan saya bagi contoh kepada 5P ini. Pertama, mereka ni penakut. Yang terbaru, Menteri Komunikasi. Ini cerita Menteri Komunikasi. Dia buat live TikTok. Bila kita buat live TikTok ataupun kita buat live di sosial media ni tuan-puan sekalian, kita kena berani berdepan dengan kritikan. Usah kata dia, saya pun kena kritik. Yang kritik berakhlak, yang kritik tak berakhlak, yang fake account, yang account tulen, tak kira. Itulah dia jaluran pemikiran anak muda yang berada pelbagai bervariasi. Bila dia berani buat live TikTok, orang nampak, hidangan terbentang di luar. Orang nampak dah, ini masak. Dah lama dah orang geram dengan ini. Dia naik basikal dalam office. Dia tak ada kerja. Kalau ia pun nak try basikal tu, nak try bakat lakonan dia tu, jangan tunjuk ke orang. Pandai sikit. Ni pandai semua buat ni. Buat basikal dalam office. Saya nak tanya tuan puan ni, agak-agak kalau kita dekat rumah kita tu, cucu kita balik daripada kampung. Balik kampung kita ni. Raya Haji baru ni, ada ke tuan-tuan naik basikal kat dalam rumah? Ke makcik-makcik ada ni? Nampak sayang sangat ke cucu? Jangan buang tabiat. Kalau kat rumah pun kita tak buat, apatah lagi di office. Itu semata rakyat. Ni menteri ni, jadi orang geram dengan dia ni. Dia buat live TikTok. Orang muda tunggu masa. Taruh dia. Taruh. Tak kira lah. Dia geram sangat. Dia kata, nanti siapa yang taruh saya, nanti kereta polis di depan rumah. Boleh. Ini dia panggil penakut. Bila orang kritik, yang kritik jahat, kita nasihatlah. Kita kata, kalau orang kritik jahat, fitnah, dosa. Dosa ni tempat neraka. Selesai masalah. Kita bukan hukum. Memang orang berdosa masuk neraka. Betul atau tidak? Itu akidah Islam. Tapi sebab takut nak cakap sedemikian, maka tak berlaku lah. Boleh. Seorang pemimpin, Menteri Komunikasi, bila dikritik, meletakkan beban kepada PDRM, kata PDRM akan tangkap perempuan ni. Saya tanya tuan-puan sekalian, agak-agak orang muda suka ke menteri begini? Suka atau tidak? Tak suka. Dilaungkan kebebasan bersuara. Saya boleh kata kepada tuan-puan sekalian, memang di peringkat PAS kita mengawal selia perkara ini. Dan kita tidak bersetuju kepada perkara yang bersifat fitnah, tohmah. Apatah lagi kita sebagai gerakan Islam, kita ajar perlunya ada akhlak. Terutama sekali dalam berbahas, dalam berhujah, dalam memberikan pendapat. Saya juga berdepan dengan anak-anak muda sebegini. Bila kita ada live TikTok dan sebagainya, saya jawab. Saya jawab dengan tenang, saya jawab dengan senyuman. Sebab itu cara dan gayanya berdepan dengan mereka ini. Walaupun kita tahu sebahagian besar daripadanya adalah fake account. Tetapi oleh kerana kita ada keberanian, kita tidak takut. Ini menteri takut. Ini ada seorang lagi menteri daripada Tambun. Ketua kepada semua menteri. Takut nak jumpa Menteri Besar Kedah. Betul atau tidak? Kita nak buat satu kompleks Aerotopolis. Dia bukannya nak buat airport saja. Dia ada sidam, dia ada industrial park. Dia ada 3 fasa besar di Aerotopolis ini. Yang di mana bila kita buat 3 perkara ini, dia akan menghasilkan banyak pelaburan yang masuk daripada luar dan dia akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Saya mengimpikan kita akan meningkatkan kapasiti penduduk di sekitar, khususnya di Baling. Bila adanya projek-projek mega sebegini, dan projek ini bukan mengambil duit kerajaan, dia adalah projek private. Kita hantar surat kepada Perdana Menteri nak jumpa. Adabnya bila nak jumpa menteri ni kena surat, tuan-puan sekalian. Bukannya macam jumpa mamak pasembah. Main datang jumpa cerjang begitu. Dia kena ada syarat, dia kena jumpa dia, hantar surat. Minta appointment. Bila kita hantar surat, balaslah surat tu. Takkan balas surat pun takut. Ini dia tuan-puan sekalian. Kita hantar surat nak jumpa, kita nak explain apa yang kita nak. Kita tidak akan menjadi kompetitor, tidak akan menjadi
perlawan kepada Pulau Pinang. Sebab airport yang kita nak buat ni adalah airport kargo. Dan kita telah bekerjasama dengan mendapat MOU dengan Hinan International Airport. China ni tuan-puan sekalian, sebuah negara yang besar dan sebuah negara komunis. Tapi style dia, punya pemerintahan dalam masa besar ni, dia specify, dia beritahu hanya airport Hinan saja yang dibenarkan membuat cargo transportation ataupun kargo punya airport. Airport lain tidak dibenarkan. Ini kehebatan China. Dia boleh arahkan, orang tak boleh buat, Hinan saja. Dan Hinan ini dia ada kerjasama dengan Luxembourg, salah seorang daripada kargo airport juga yang terbaik di dunia. Dan kita buat kerjasama dengan Luxembourg, kita buat kerjasama dengan Hinan. Ini Kedah. Kita nak jadi sebuah kargo airport yang menarik minat Eropah daripada Luxembourg dan juga Asia daripada China. Ini yang kita nak buat. Dan kita dah ada assessment, kita dah ada study, kita nak jumpa, nak bahas. Tapi tidak diberikan peluang. Itu yang saya katakan, P yang pertama, penakut. Dia ni Perdana Menteri. Perdana Menteri ni, kalau dia panggil Ya Ahmad Berhormat, Menteri Besar Kedah, bekas mantan Menteri Besar Kedah. Sekarang ni caretaker government. Kalau dia panggil, berani jumpa di pejabat dia, saya yakin rating dia akan naik. Betul atau tidak? Jadi malam ni saya cabar, pergi panggil. PMX panggil Yang Amat Berhormat ataupun bekas Menteri Besar Kedah, Yang Berhormat Sanusi untuk datang berjumpa. Baru kita dapat tengok buku bertemu dengan puas. Yang kedua, mereka ini adalah pembohong. P yang kedua adalah pembohong. Kalau kita tengok tentang isu kalimah Allah yang sedang dalam proses mahkamah tetapi ditarik balik oleh kerajaan. Kita question perkara ini di dalam parlimen. PMS pada waktu itu menjawab, dia kata ini adalah nasihat daripada Peguam Negara. Kita cari Peguam Negara lepas tu. Ahli Parlimen Kota Baru pergi jumpa sendiri Peguam Negara. Dan Peguam Negara kata apa? Dengar sajalah jawapan politik. Ini kata Peguam Negara. Tuan-puan boleh rujuk balik ucapan sidang media yang dibuat oleh Yang Berhormat Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan, Setiausaha Agung PAS Pusat. Ini menunjukkan bahawasanya mereka sedang bersandiwara pada isu kalimah Allah. Sedangkan isu ini adalah isu yang besar. Kalimah Allah ini kalimah yang mulia, tidak boleh diperkotak-katikkan. Ini bukan isu 3R, tuan-puan sekalian. Ini isu yang lama yang PN kita usaha untuk memastikan kalimah ini dijaga. Orang kata kita rasis, orang kata kita bawa isu agama. Padahal ini bukan isunya. Isu kalimah Allah adalah perkara yang terbabit dengan perkara 3 perlembagaan persekutuan. Islam adalah agama persekutuan. Agama Islam bertuhankan kepada Allah. Sebab itu kita committed memperjuangkan isu kalimah Allah ini kerana ia tidak terkeluar daripada batasan perlembagaan negara. Ini telah dihujahkan dengan tuntas oleh Yang Berhormat Pokok Sena Fadil Ustaz Yang Berhormat Ustaz Ahmad Yahya, Pesuruhjaya PAS Kedah. Sebab itu kita kata mereka ini pembohong. Itu belum bercerita tentang bagaimana Datuk Seri Anwar sewaktu beliau menjadi Ketua Pembangkang, dia menyumpah seranah Tuan Guru Presiden PAS, mengatakan bahawa Tuan Guru Presiden PAS ini menipu, tidak ada sebarang perjanjian dengan Datuk Seri Zahid, antara beliau dengan Datuk Seri Zahid. Tiba-tiba selepas daripada pilihan raya, mereka bergabung dan membuat satu kerajaan luar tabi'i. Saya nak tanya, inilah dia Perdana Menteri pembohong. Tuan-puan sekalian, negara sedang dipimpin oleh beliau. Itu belum lagi kita buka pelbagai lagi janji-janji yang dijanjikan sebelum pilihan raya. Dan sekarang ini tidak dapat dilaksanakan. 3. P yang ketiga, pelawak. Ni Menteri Pelawak ni ramai. Orang suruh selesaikan masalah telur, dia naik lembu. Ada? Ni saya nak tanya ni tuan-tuan ni. Mungkin ibu-ibu tak terbabit. Ni, ayah-ayah ni. Baru mengadap raya baru ni. Saya nak tanya, siapa kat sini yang panjat lembu kat tangan?
Ada siapa yang tunggal lembu? Saya nak tengok siapa lebih kurang sama macam menteri seorang ni. Allahu Akbar. Itulah saya kata kat ahli parlimen Tasik Gelugur, saya kata this is a self-destruct government. Maksudnya kerajaan yang musnah secara sendiri. Kita tak buat apa pun. Ada kita provoke menteri tu suruh naik lembu? Tak ada kan? Kita kata selesaikan masalah telur. Punya banyak telur kat Malaysia, pergi ambil kat India macam-macam. Tak apalah. Tapi ini semua ni pelawak. Ada pula dua orang, seorangnya Timbalan Menteri Belia dan Sukan, kawan saya sendiri, adik saya sendiri. Adik saya dalam perjuangan mahasiswa sebelum ni, ada Adli. Dan juga ahli parlimen Bentong. Yang dia cerita dan mengaku mereka ni ahli PAS. Hush. Terkejut saya baca. Pada usia mereka 10 tahun telah menjadi ahli PAS. Macam? Saya nak tengok pakcik-pakcik. Mana yang 10 tahun masuk jadi ahli PAS? Angkat tangan. Pelawak sungguh. Dia boleh menganalisis pada waktu itu kerajaan ataupun parti yang dipimpin oleh Tok Guru Nik Aziz berbeza dengan yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Pelik. Saya rasa tuan-tuan yang telah lama dalam parti ni, dalam politik, mengetahui kesamaan di antara Tuan Guru Nik Abdul Aziz dan juga Tuan Guru Haji Hadi dalam komitmen menjaga Islam. Hatta kalau dilihat ucapan-ucapan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat lebih keras mempertahankan Islam berbanding Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tetapi itu sesuai pada keadaan itu, keadaan waktu itu, keadaan yang berlakunya pemikiran memecahkan antara politik dengan agama, dipanggil secularism. Maka di antara yang kuat mempertahankan ataupun kuat untuk menghalang daripada pemikiran ini berterusan adalah Tuan Guru Mursyidul Am pada waktu itu, iaitu almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Maknanya kalau mereka duduk pada era yang sama, mereka lebih tahu waktu itu lebih keras berbanding dengan waktu sekarang. Tuan-tuan sekalian, kita pelik. Ini dia panggil menteri-menteri pelawak. Jam kita. Tadi yang berhormat daripada Tasik Gelugur kata, tak ada kerja ke buat program dan jadi juri? Saya kata, dia kata ini pelik. Banyak masa. Kalau mereka ini fokus kepada permasalahan yang ada sekarang, yang dikatakan pelabur, menarik pelaburan mereka yang banyak, yang kita dibaklakan dalam parlimen, yang 170 bilion yang dicanang-canangkan oleh kerajaan sewaktu trip mereka ke China, yang dijawab oleh ahli parlimen Titiwangsa, iaitu ahli parlimen daripada komponen mereka sendiri, mengatakan bahawasanya daripada 170 bilion itu banyak syarikat yang tidak dikenal pasti ketulinannya. Tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku. Menteri-menteri kita ni buat cerita pembohong. Dan kerana kebohongan mereka itu, apa yang berlaku sekarang? Kerana mereka ni jenis pelawak, ia perlu digantikan. Yang keempat, propa. Propa ni apa dia? Cakap lain, buat lain. Ni banyak propa ni. Kalau saya jadi menteri, saya takkan jadi menteri kewangan. Ni. Tak nak jadi menteri kewangan. Penyudahannya dua-dua diambil. Menteri kewangan pun diambil, Perdana Menteri pun diambil. Ni propa panggil. Saya tak faham apa Tunku Zafrul buat. Kalau saya jadi Perdana Menteri, tidak ada Tunku Zafrul dalam kabinet. Tengok Tunku Zafrul, orang dilantik. Dah kalah. Jadi senator pula. Dilantik. Walaupun itu kuasa dia sebagai Perdana Menteri untuk melantik siapa saja dalam kabinetnya, tetapi itu propa dia panggil. Sebelum pilihan raya cakap lain, selepas pilihan raya cakap lain. Kemudiannya, kita wajib memberi rasuah. Itu dia, cerita rasuah ni. Sekali dia ambilnya timbalan Perdana Menteri yang ada pendakwaan 47 kes rasuah. Kalau saya nak buka cerita, saya rasa lebih layak cerita ialah mereka-mereka terbabit dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid? Berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, berjumpa dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Cerita macam mana dia buat untuk memastikan kesnya ini tidak diteruskan. Tapi kita tak cerita sebab kita bukan duduk di situ.
Tetapi kami sebagai pemimpin yang duduk dalam Perikatan Nasional pada waktu itu, geleng kepala memikirkan ini rakan komponen kita dalam Perikatan Nasional. Allah Ta'ala takdirkan kita berpisah. PN jatuh kerana 15 ahli Parlimen UMNO yang bertindak keluar daripada PN. Wujud keluarga Malaysia. Ramai yang resah. Kita bersabar sebab kita memikirkan lebih bahaya kalau PH memerintah sekali lagi. Dan Alhamdulillah, kerana keberjayaan kita mengurus negara sewaktu kita menjadi Perikatan Nasional dan bersabar di dalam keluarga Malaysia, kita mendapat kemenangan 74 kursi Parlimen. Kita dapat mengumpulkan 115 pada awalnya. Kemudiannya, apa yang berlaku sekarang? Cumanya tuan-puan sekalian, kita kena baca hikmah. Hikmah yang berlaku kenapa kita tidak memerintah sekarang. Kerana di luar sana, tuan-puan sekalian, di luar sana, yang mengundi, yang memberikan 30% orang Melayu, yang memberikan 30% orang Melayu yang memberikan undi kepada BN, dan 20% yang memberikan undi kepada PH pada PRU ke-15, mereka ada sentimen pertama sekali, mereka percaya kepada Presiden UMNO bahawasanya UMNO tak akan bekerjasama dengan DAP. UMNO perlu diberikan peluang lagi untuk memerintah negara. Dan mereka yakin kalau mereka boleh berikan kuasa kepada UMNO, UMNO akan menghulurkan tangannya kepada PN seperti mana yang berlaku dalam kerajaan keluarga Malaysia. Ini keyakinan sebahagian pengundi atas pagar yang simpati kepada UMNO. Dan juga orang-orang UMNO sendiri. Yang kedua, orang Melayu yang simpati kepada Anwar. Yang yakin kepada perjuangan reformasinya. Daripada 98, saya di antara kenal water cannon. YB Wan Saipul tak kenal water cannon. Water cannon kena zaman-zaman kami universiti dulu. Kami berjuang untuk dia. Akhirnya apa yang berlaku? Apabila dia perintah segala perjuangan yang dia bawa pada reformasi sehingga kini tidak terbawa. Madani hanya sekadar slogan. Tuan-puan sekalian, ini yang berlaku. Dan hikmahnya ialah mereka-mereka yang sekarang ini, yang sebelum ini memberikan simpati, undi simpati kepada PKR, undi simpati kepada PH, undi simpati kepada BN, insya-Allah wa biiznillah mereka inilah juga yang akan memberikan undi kepada PN, insya-Allah. Sebab itu kita kena menarik mereka bersama dengan kita. Orang muda dengan cara orang muda. Orang muda lelaki, orang muda wanita, dia ada cara dia. Kena tarik dengan cara dan gaya dia. Itu serah kepada orang muda. Tetapi mereka-mereka di saluran 1, saluran 2 yang mereka sekarang terkasima, terkejut dengan penipuan secara besar-besar yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang mereka kasih. Mereka-mereka ini perlu kita tarik. Jangan tutup pintu kepada rakan-rakan kita daripada PKR. Jangan tutup pintu kepada rakan-rakan kita daripada UMNO. Mereka ini sedang mencari ruang untuk mengundi kepada Perikatan Nasional. Kita kena buka pintu seluas-luasnya. Kesalahan yang dibuat adalah pemimpin mereka. Mereka yakin pada janji-janji pemimpin mereka. Mereka telah tertipu. Maka kita perlu tarik mereka kepada kita. Boleh atau tidak? Saya yakin dan percaya kalau perkara itu berlaku, langkah kanan kita untuk memimpin kembali Kedah, dan insya-Allah wa biiznillah kita boleh memimpin Putrajaya selepas itu. Dan yang akhirnya, tuan-puan sekalian, P yang terakhir adalah pemfitnah. Ini memang mainan mereka. Sebelum saya nak explain ni, saya buat disclaimer sikit. Fitnah ni berdosa. Faham tak faham ni? Ke tuan-tuan tak faham? Fitnah ni berdosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Ada dua ayat cerita tentang fitnah. Jangan fitnah. Ajar anak-anak kita macam mana kita kalah sekalipun, macam mana kita tak puas hati dengan orang sekalipun. Jangan fitnah. Dan kalau nak ambil contoh kaki fitnah, boleh ambil menteri-menteri yang ada sekarang. Apa ini fitnah? Dia fitnah kepada Perikatan Nasional. Dia kata kita menang pada PRU 15 kerana apa? Kerana pakai duit toke judi. Ini geram ni. Ini geram. Saya nak tanya PAH kawasan Jelun. Pakai duit mana? Toke judi mana yang tuan-puan ambil?
Geram saya. Saya datang bulan Ramadan kat sini. Penat lelah datang. Kempen, beritahu, ubah. Saya pun terfikir, mana pula Tokyo Judi datang ke Jerlun ni? Dia kata kita menang sebab Tokyo Judi. Yang saya tahu, PAS ni, kekayaan kita di mana? Di poket ahlinya. Betul atau tidak? Kita nak buka pasti, kita nak buka seriti, kita nak buka semiti. Kita nak buat program. Tuan-puan sekalian, saya pusing satu Malaysia rasmi mesyuarat agung kawasan. Saya tengok akaun kawasan-kawasan ni sedih. Tapi boleh-boleh ada markah. Sekolah ada, markah ada. Saya kata, mana perempuan ni ambil duit? Maknanya, duit kita tu walaupun kita tak banyak memberi sebab kita tidak mampu, kita bagi apa semampunya, dia datang dengan apa? Datang dengan keberkatan. Kerana itulah, kalau kita kumpulkan aset-aset yang ada pada PAS ni, bukan 1 bilion, berbilion-bilion harganya, nilainya sebenarnya yang ada pada PAS. Sebab apa? Sebab dia datang dengan keberkatan. Orang kata PAS ni parti kampung, tapi kamilah parti yang paling kaya, dia sudah aset. Bila berdepan dengan PRU sekarang, kita di antara parti yang relax. Banyak duit ni. Kalau banyak duit, kita buat derma kali kedua. Lancar derma kali kedua kalau ini. Kita target malam ni 10,000. Kalau tak boleh, masuk semua dalam markas, jangan keluar. Tuan-puan sekalian, saya geram ni sebab bila kami pimpinan parti ni diminta untuk menjadi calon, tak pernah dalam mesyuarat kata, okey, insyaAllah jadi calon, no problem, insyaAllah duit deposit semua kami akan sponsor. Tak ada. Tak pernah ada dalam minit mesyuarat. Tak pernah cakap pun. Entah jadi calon, pandai-pandai. Itu cara dia. Keluar duit sendiri, tuan-puan sekalian, untuk kita bayar deposit calon. Tokyo Judi mana yang kami ambil? Dan perkara ini telah dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Benda ni dakwaan yang tidak berasas. Yang jawabnya Menteri dia sendiri. Sebab itu saya kata ni pembohong. Pembohong, sungguh-sungguh pembohong. Fitnah. Dan saya yakin orang yang fitnah ni hidup dia tak lama. Hidup dia sebagai kerajaan dia takkan lama. Apatah lagi memfitnah orang yang ikhlas memberikan duitnya untuk perjuangan Islam. Tuan-puan sekalian, terbaru yang kita kata pemfitnah ni adalah DAP. Saya sendiri menjadi sekarang ni target DAP. Apabila kita beritahu tentang DAP ni rasis, DAP menyerang Tuan Guru Haji Abdul Awang, Presiden kita mengatakan Tuan Guru ni bermain api perkauman, 3R. Saya jawab balik. Dan menjadi tatapan di semua media Cina. Kenyataan Ketua Penerangan PAS ini mempertahankan yang mengatakan bahawasanya kita berteraskan kepada perlembagaan negara. Dan ini yang sedang dibawa kepada pengundi-pengundi Cina. Apa yang kita perjuang sekarang ini dikatakan perjuangan 3R. Sedangkan perjuangan kita ini adalah perjuangan berteraskan kepada masyarakat majmuk. Kalau PAS ini sebuah parti yang ekstrim, buat apa buat parti? Kenapa kita tidak bertindak secara gerila, jatuhkan kerajaan melalui jalan raya seperti yang diajar oleh PMX? Kita masuk kerajaan, kita masuk sebagai parti pada tahun 1951 kerana kita berpegang kepada prinsip muwajahah silmiah, pendekatan politik secara aman. Kita memahami negara ini dipegang oleh sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sebab itu PAS mengambil pendekatan ke arah itu. Kita menggagaskan budaya politik matang dan sejahtera. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita didik, kita ajar, kita tarbiyah kepada pendukung dan juga penyokong serta ahli-ahli PAS supaya bertindak sebagai negarawan, bertindak sebagai mereka yang cintai keamanan. Bukannya kita rasis seperti DAP. Ini yang kita jawab, tuan-puan sekalian.
Dan perkara ini, tuan-puan kena turun kepada pengundi-pengundi kita bangsa Cina. Walaupun nilainya hanyalah 10%, ataupun 15%, ataupun lebih kurang daripada itu, kedua-dua don kita ini. Tetapi mereka itu adalah mad'u kita. Mereka itu perlu dijelaskan. Baru-baru ni, saya di Jerantut kita meraihkan pelajar-pelajar cemerlang SPM. Alhamdulillah daripada 30 orang tu, dalam 14 daripadanya orang Melayu dan 6 daripadanya orang bukan Melayu, orang Cina. Saya jumpa dengan kawan-kawan yang bukan Cina, adik-adik bukan Cina, yang Cina ini. Yang pertamanya, mereka datang. Itu paling penting. Mereka datang program kita. Datang dengan mak ayah mereka. Yang keduanya, kita dapat bercakap dengan dia. Kita kata, awak ni nak belajar kat mana? Awak nak jadi apa? Ada seorang student Cina tu, dia kata apa? Dia dapat 11A. 11A maknanya seluruhnya A. Saya kata, awak nak jadi apa ke datang ni? Saya nak jadi vet. Vet ni veterina, mereka yang sayang pada kucing, pada binatang. Saya kata, kenapa awak nak jadi veterina dapat 11A? Saya suka pada binatang, dia kata. Dan saya kata, awak nak belajar kat mana? Saya nak belajar kat UMK. UMK mana? UMK. Ke UMK kat mana? UMK ni, Universiti Malaysia, Kelantan. Saya terkejut. Dalam keadaan orang doktrin kata Kelantan ini adalah negeri yang Taliban, negeri yang ekstrim macam-macam. Dia kata, choice saya Kelantan. Saya kata, tengok. Nampak tak? Ya, mungkin generasi ibu ayah mereka ini, generasi yang mungkin ada silap faham kepada PAS dan juga Islam. Tetapi anak-anak mereka semakin terbuka. Kerana dengan sosial media ini, kita lambakkan dengan maklumat-maklumat yang betul tentang perjuangan Parti Islam Special PAS dan rakannya daripada Bersatu dan Gerakan. Yang kita duduk di bawah naungan Perikatan Nasional. Maksudnya saya tuan-puan sekalian, kalau kita jumpa kawan-kawan kita bukan Melayu sekarang, ya, mungkin mereka tidak beri undi pada kita sekarang, tetapi mungkin, insya-Allah, ada anak mereka akan beri undi kepada kita insya-Allah. Yang pentingnya ada pemahaman. Sebab itu jangan sekali-kali kita rasa segan. Jangan kita rasa rendah diri. Jangan rasa bosan untuk berjumpa dengan rakan-rakan bukan Melayu ini. Walaupun pada PRU ke-15 baru-baru ini kita mendapat 2% sahaja undi mereka. Tapi jangan sekali-kali kita rasa segan, kita rasa rendah diri, kita rasa marah kepada mereka. Kerana ingatlah, hidayah itu milik Allah. Kerja kita adalah untuk berusaha untuk mereka memahami Islam. Bila mereka faham pada Islam, insya-Allah mereka akan automatik mengundi parti yang berteraskan kepada nilai integriti yang ada pada PAS dan Perikatan Nasional, insya-Allah. Yang keduanya, saya mohon kita kena usaha minta rakan-rakan kita, anak-anak kita, anak-anak jiran kita, cucu-cucu kita yang duduk di luar daripada Kedah untuk balik mengundi pada PRU ke-15 nanti. Minta mereka untuk balik pada 12 Ogos nanti. Boleh atau tidak? Sebab kalau mereka boleh balik, insya-Allah mereka akan menguatkan lagi jumlah undi yang ada kepada kita pada PRU ke-15 yang lepas. Ikut daripada data kita tuan-puan sekalian, kalau kita baca data dapatan PRU ke-15 yang lepas, insya-Allah Kedah berada di dalam genggaman Perikatan Nasional, insya-Allah. Maka dengan itu, kita kena usahakan untuk mereka balik mengundi dengan kita. Jadi saya mohon sangat tuan-puan, tolong. Undi-undi ini penting. Kalaupun tuan-puan rasa confident yang kita sendiri boleh menang di Kedah ini, jangan terlalu confident. Ajak mereka untuk pulang dan pastikan bila mereka pulang, mereka mengundi Perikatan Nasional insya-Allah. Akhirnya tuan-puan sekalian, kemenangan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan Saidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sewaktu pembukaan Parsi. Ada 3 perkara yang ditekankan oleh Saidina Umar. Yang ini kita kena faham dan kita kena ingat. Pertama sekali, kita mesti bertakwa kepada Allah. Kerana dengan adanya nilai takwa ini, dia boleh menggagalkan segala tipu daya yang dibuat oleh musuh. Kedua, kita jangan buat maksiat. Kerana kita ini akan kalah kerana kita buat maksiat. Musuh buat banyak maksiat. Jangan kita ikut mereka buat maksiat. Jangan kita ikut PM10 tu. Tak ada kerja. Nari dekat universiti. Ada orang Jerusalem buat gitu? Tunjuk langit ada? Jangan buat gitu. Kan? Orang kata hilang akal. Tak ada kerja. Universiti ni bukan tempat nak menari.
Di sini tempat orang cerdik, orang akademik. Kalau budak-budak tu locak-locak nari, tegur dia. Apa sebab nari-nari ni tak ada kerja? Tak, dia join sekali. Sebab nak dapat undi. Dia takkan dapat undi. Kita kena kurangkan maksiat. Yang ketiga, kita berdepan dengan musuh yang mempunyai kekuatan yang banyak. Kekuatan kita lemah. Kita sikit. Tapi kena ingat, kalau kita tidak melakukan maksiat, akan datangnya nusrah daripada Allah untuk membantu kita. Pertolongan daripada Allah ini kalau dia hadir, tidak ada siapa yang mampu untuk melawannya. Dan insya-Allah pertolongan Allah kepada mereka yang sabar, mereka yang syukur, dan mereka yang bekerja secara ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.